Daripada bila Cukup. gaji ni tak bayar sebab kalau jelutong dengan Sungai Petani dengar Kedah saja dia terus spark. Syarikat GLC Kedah, pekerja-pekerja Kedah dianiayai. Sebab itu kami bangun untuk memperjuangkan hak mereka, bukan untuk isu politik. Tengok Sanusi relax bila isu ni panas dia pergi ride aku tengok dekat TikTok dia naik video dia FYP. Boleh pergi ride 600 km weh. Ni sekarang masuk gua bila betul-betul dah kena ke atas batang hidung kerajaan negeri, betul-betul dah kena ke atas batang hidung Sanusi, dia masuk gua sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng. Kalau hampa ada tengok sidang parlimen, baru-baru ni bila kecohnya apa yang berlaku dekat negeri Kedah dan ahli-ahli parlimen daripada Kedah lah, terutama ahli parlimen Pendang lah, kononnya terkedepan nak membela Sanusi, terkedepan duk nak bawa fakta yang sebenar, terkedepan nak manipulate, nak menipu, nak spin, nak kona, nak membela Sanusi ataupun kerajaan negeri Kedah yang dipimpin oleh parti PAS. Last kebodohan tu kena balik dekat dia nak ambil apa. Kan? Bila orang cerita yang berlaku daripada tahun lepas, bulan 9 tahun lepas, gaji tidak dibayar kepada pekerja-pekerja yang di bawah Agro Holding, Kedah Agro Holding. Dia pergi petik yang 2016, ahli parlimen Pendang, dia pergi petik waktu 2016, 2016 dulu pun tak bayar gaji lah, apa daripada dulu apa semua. Hang apa dia ni? Hang apa dia? Orang nak cerita soal 20 orang lebih yang terinaya di bawah pemerintahan Sanusi, pemerintahan parti PAS. Sebab mereka dah 9 bulan tak dibayar gaji dan disahkan oleh menteri. Walaupun mereka dah buat laporan kepada agensi Kementerian Kemanusiaan, agensi kerajaan dah pi melawat, dah pi berbincang dengan Kedah Agro Holding ni. Bila dah pi tanya, mereka kata duit tak ada, peruntukan tak ada, dana tak ada. Tunggulah kerajaan negeri bagi dana. Dia di bawah MBI di bawah Menteri Besar. Nampak? Apa nampak? Kan? Jadi bila dia kata peruntukan tak ada, tu macam tak masuk akal. Tak apalah, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh di dalam sidang parlimen ni. Kecoh juga kan. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh geng-geng di dalam sidang parlimen. Behau kita boleh tengok, terkedu kan, tak boleh kata apa kan, terkesima. Daripada bila Cukup. gaji ni tak bayar sebab kalau jelutong dengan Sungai Petani dengar Kedah saja dia terus spark. Syarikat GLC Kedah, pekerja-pekerja Kedah dianiayai. Sebab itu kami bangun untuk memperjuangkan hak mereka, bukan untuk isu politik. Silakan YB Pendang. Terima kasih sahabat saya, Yang Berhormat Menteri dan juga Puan Sri Speaker. Saya nak bangkit bila disebut sebab keyakinan negara luar untuk melabur di sini amat penting. Apabila kita punya kesatuan sekerja kita stabil dan kita mengikut collective agreement, kita akan patuh kepada perjanjian. Di bawah KSM juga ada Jabatan Pembangunan Perusahaan yang mana kesatuan-kesatuan sekerja akan mendaftar di bawahnya, dan di bawah KSM juga ada Mahkamah Perusahaan yang menyelesaikan pertikaian. Saya dapat memorandum daripada NUBE, National Union Bank Employees, 2 hari lepas, yang membangkitkan collective agreement di antara NUBE dengan MCBA telah disetujui, tetapi telah dinafikan oleh MCBA apabila dalam perjanjian itu Maybank telah bersetuju untuk membayar elemen bonus setiap kali perayaan kepada sama ada perayaan Tahun Baru Cina, Aidilfitri, sebulan bonus kepada mereka, tetapi pada kali ini refuse tidak dibayar oleh Maybank. Begitu juga perjanjian antara Maybank dengan kesatuan sekerja di Indonesia. Perkara yang sama telah dilakukan, tetapi di Indonesia Maybank telah
membayar seperti mana collective agreement yang disetujui di antara MCBA dan NUBE ini seperti mana di Malaysia ini. Tapi di Malaysia dinafikan haknya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, sila selesaikan masalah ini. Sikit, saya cuma nak tambah apa yang ditambah yang Mak Pendang tadi. Kali ini saya menyokong juga apa yang diminta oleh Pendang dan Julutong bersama-sama. Saya tak perlu sokong yang ni. Ini saya bawa pasal you buatlah you punya kerja, saya buat punya kerja. Saya Pendang, bulan puasa lah. Minta bersabar. Tak perlu bodek saya lah. Julutong buatlah kerja you. Saya tak bodek. Kenapa bertutur begitu? Bulan puasa, Yang Berhormat Pendang. Saya tak apalah, jangan bawa masa saya lah. Yang Berhormat Menteri, saya berterima kasih di atas pengulungan yang telah diberikan. Cumanya saya difahamkan bahawa oleh pihak NUBE bahawa peruntukan yang sama telah diberikan kepada pekerja-pekerja NUBE pada tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya difahamkan bahawa pekerja-pekerja ini daripada pihak bank telah pun membuat penyelidikan sendiri dan mendapati bahawa semua bank mendapat keuntungan yang begitu banyak, termasuklah Malayan Banking dan semua bank-bank yang terlibat. Jadi persoalan oleh pekerja-pekerja bank ini adalah kalaulah mereka boleh membayar, bank yang sama, Maybank, beroperasi di Indonesia, boleh membayar bantuan untuk Hari Raya, berbuka puasa, semasa Raya Cina dan sebagainya. Kenapa, dan mereka telah pun membayar sebelum ini, kenapa tahun ini mereka enggan membayar? Jadi saya cuma nak mohon kepada Menteri kalau boleh memberi perhatian. Saya difahamkan Menteri adalah seorang yang sungguh prihatin. Maklumlah isu satu JLC yang tak bayar gaji kepada pekerja di Kedah pun diberi perhatian. Saya mohon tindakan diambil terhadap JLC tersebut yang tidak membayar gaji sejak bulan September. Jadi saya mohonlah kepada Menteri supaya perkara-perkara ini diberi perhatian. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat Menteri, sikit sambung tadi, saya tertarik mengenai job scam ini. Sebenarnya saya juga dapat banyak aduan sebenarnya daripada sahabat-sahabat saya dari Kedah mengenai salah satu GLC yang tidak membayar gaji sejak daripada September, yang melibatkan hampir 23 orang pekerja, dan mereka merasakan ini adalah satu scam yang terbesar sebenarnya, ya, GLC di Kedah atau lebih dikenal sebagai KAHB. Dan saya ingin bertanya, berapakah tuntutan yang dibuat oleh pekerja-pekerja ini dan apakah status terkini mengenai kes yang sedang berlaku, dan apakah usaha antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri supaya dapat diselesaikan dengan segera, kerana 20 orang lebih ni merasakan di-scam secara besar-besaran. Terima kasih. Mohd minta sikit pelakarai. Okey, terima kasih Mohd Tuan Speaker. Saya juga ingin menyebut kepada Yang Berhormat bahawa saya juga menerima memorandum daripada NUBE untuk perhatian Yang Berhormat supaya Yang Berhormat dapat mengambil perhatian agar pihak bank-bank yang mereka yang terlibat ini dapat membayar sebagaimana memorandum yang telah dibuat. Dan jika Yang Berhormat belum lagi ada memorandum ini, saya boleh hantar kepada Yang Berhormat untuk perhatian Yang Berhormat. Terima kasih. Sikit Yang Berhormat Menteri, sekali lagi minta maaf. Kali Pasal KHB tadi ni. okey, sebab memandangkan mantan Timbalan Menteri, saya bagi peluang. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Menteri. Saya dipahamkan, saya dapat juga masalah Kedah Agro Holding Berhad ni. Disebut bulan September tak bayar. Sebenarnya saya buat semakan dan saya akan dapat lagi terperinci daripada dokumen-dokumen ini, yang mana katanya bukan daripada September, daripada 2016 lagi, daripada zaman dahulu. Lepas tu dibayar sampai untuk dia panggil apa ni, yang backdated dia tak bayar. Dia bayar sejak yang baru saja. Jadi carry forward sehingga September tu yang tak bayar daripada 2016. Saya ingat minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri supaya kita boleh dapat clarify benda ni, kita boleh dapat perinci supaya tidak berlakulah apa ni persepsi salah sangka seperti mana Julutong dan juga Sungai Petani tadi. Boleh mengelirukan Dewan tu. Orang tak kerja. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, dan juga terima kasih kepada 4 orang ahli Yang Berhormat, Pendang, Julutong, Sungai Petani dan Kuala Kerai. Ujung-ujung ucapan pengulungan saya baru dia naik sikit.
Saya ada dua isu di sini. Satu ialah isu tentang NUBE. Dan untuk makluman, dan dua isu ini berkaitan sebab ia berkaitan dengan hak pekerja. Saya dah nyatakan pendirian saya dari awal saya diberi amanah di Kesuma ini bahawa pekerja adalah berhak ke atas gaji mereka, terutamanya kalau kita ikut Seksyen 19 contohnya dalam Akta Kerja dan sebagainya. So pekerja dah ada hak kepada gaji mereka, jadi tidak harus dinafikan hak-hak tersebut. Dalam isu NUBE sebenarnya mereka mempunyai collective agreement bersama dengan pihak majikan, dan untuk saya pendirian saya ialah majikan harus menjaga kebajikan pekerja. Dan dalam aspek ini, dalam kes ini, Jabatan Perhubungan Perusahaan sebenarnya telah pun memanggil mesyuarat reconciliatory meeting yang sebenarnya mesyuarat pertama 19 hari bulan Februari tetapi ditangguhkan, dan mesyuarat seterusnya akan diadakan pada minggu depan. Jadi saya berharap isu pertikaian antara NUBE dengan juga MCBA ini dapat diselesaikan secara berhemah, ya, dengan mengangkat martabat pekerja dalam mesyuarat reconciliatory meeting nanti. Itu new. Keduanya tentang isu gaji ataupun gaji yang tertunggak oleh Kedah Agro. Saya dah pun memberikan kenyataan semalam bahawa kita nakkan supaya isu ini diselesaikan secara berhemah. Ya, tak kira lah tunggakan dia dari dulu ke apa, laporan yang kita terima ialah tunggakan dari bulan September belum dibayar. Untuk saya, gaji perlu dibayar. Ya, tak boleh tunggak lama-lama. Jangan kata 6 bulan. Ini dah dari September. Lebih 7 hari pun dia sebenarnya dah melanggar akta. Jadi saya nak minta supaya, ya, kita dah bagi notis kepada majikan iaitu pihak Kedah Agro, dan Kedah Agro juga telah berjanji untuk meminta bantuan kerajaan negeri menyelesaikan isu tunggakan gaji. Itu saya ucapkan terima kasih mereka. Semalam sepatutnya mereka berjumpa, dan apabila maklum baras yang diberikan ialah supaya diberikan beberapa hari lagi sehingga 17 hari bulan Mac, maka saya kata okey, because tujuan kita ialah untuk menyelesaikan masalah. Kita jangan menafikan hak pekerja ke atas gaji mereka. Jadi kita berikan masa sehingga 17 Mac untuk kerajaan negeri berbincang dengan Kedah Agro, melihat kepada penyelesaian secara tuntas isu ini. Jadi itulah mungkin sedikit update ataupun maklum balas status terkini kes Kedah Agro. Cukup dah. Yang Mak Menteri, sikit saya nak minta pandangan bagi pandangan supaya siasat bila cukup. Gaji ni tak bayar sebab kalau jelutong dengan Sungai Petani dengar Kedah saja dia terus spark. Dia tak boleh Kedah ni bagi jelutong dengan Sungai Petani dia spark. Jadi kita minta biarlah benda ni clear daripada zaman mana benda ni berlaku. Dalam jawapan saya sebenarnya nak berhemah. Saya tak nak libatkan pihak politik, kepentingan politik. Justru saya kata tak kira syarikat mana, kalau hutang kena bayar gaji. Pekerja berhak ke atas gaji. Aduan yang kita terima ialah bulan September. Yang seawalnya mungkin ada cerita lain yang mungkin Pendang boleh carikan maklumat lah, tapi aduan yang diterima oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung adalah gaji tertunggak sejak September yang lalu. Okey. Tenaga kerja. Menteri, saya tidak menggunakan peraturan. Saya bangun dan Sungai Petani bangun kerana kami memperjuangkan hak rakyat yang tak dibayar gaji. Maklumlah, dah bulan puasa tak bayar gaji. Ini syarikat daripada GLC Kedah. Syarikat GLC Kedah. Pekerja-pekerja Kedah dianiayai. Sebab itu kami bangun untuk memperjuangkan hak mereka, bukan untuk isu politik. Okey, terima kasih. Okay, saya beri amaran kepada agensi-agensi ini yang berlesen tapi dia mengiklankan aktiviti penipuan pekerjaan atau job scam. Kita tidak akan teragak-agak mengambil tindakan hukuman undang-undang yang paling berat. JLC ni tutup tu koi. Tambah kerajaan negeri Kedah tu tumbangkan terus, bubarkan terus. Betul-betul ya. Orang kata betul-betul tak ada hati poet lah. Betul-betul buta akai lah. Kan? Kita fikir macam ni. Macam aku dah buat beberapa video cerita soal ni. Ni. Dia untuk JLC di bawah satu-satu kerajaan tu dia ada peruntukan dia.
kerajaan negeri akan ada satu belanjawan dan untuk memikirkan untuk membelanjakan di bawah satu agensi kerajaan negeri. Dia ada kos dia untuk 1 tahun. Dan kos 1 tahun tu dia akan bawa kepada belanjawan dan dia akan kumpulkan ke semua berapa juta, ratus juta ataupun bilion, dia akan sekalikan. Tapi kenapa hak untuk pekerja tak ada? Kedah Agro Holding tu di bawah siapa? Di bawah MBI. MBI di bawah siapa? Kerajaan negeri. Takkan MBI tak ada peruntukan? Takkan Kedah Agro Holding tak ada peruntukan? Masuk akal tak masuk akal? Yang berlaku daripada 2023 bulan September. Bulan September tu tak dibayar gaji. So makna kata dia buat kerja di bulan Ogos 2023, tempoh dia bekerja untuk bulan September dibayar gaji, makna kata daripada bulan Ogos lah dia tak dibayar. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ni dah nak masuk 4 lah. Ni dah bulan 3 lah. 9 bulan tak dibayar gaji. 23 orang terinaya, dizalimi. Kesian, babe. Aku cannot brain, babe. Cannot brain. Aku pernah lah. Aku ada satu kerja, aku nak claim, tak boleh. Tak boleh nak claim. 3 bulan baru boleh dapat claim. Mampu yang 3 bulan tu hidup, Allah saja yang tahulah, babe. Kan? Sebab tak kena dekat mereka nak babi. Kan? Tengok Sanusi relax bila isu ni panas dia pirat. Aku tengok dekat TikTok dia nak video dia FYP. Boleh pirat 600 km, babe. Ni sekarang masuk gua. Bila betul-betul dah kena ke atas batang hidung kerajaan negeri, betul-betul dah kena ke atas batang hidung Sanusi, dia masuk gua sekarang. Masuk gua sekarang. Kan? Apa lagi alasan? Esok apa boleh tengok lah Sanusi kona, kau punya kona. Kan? Untuk apa? Untuk nak selamatkan diri dia, untuk nak selamatkan tekak dia, untuk nak selamatkan kerajaan dia. Sedangkan semua agensi ni di bawah kerajaan dia. Sama lah macam masalah hayat dekat negeri Kedah. Okey, kerajaan persekutuan bagi duit seketui, bagi grant. Kan? Kerajaan negeri menguruskan kontraktor dan sehingga siap. Sebab duit tu dah diserahkan kepada kerajaan negeri. So, sampai siaplah kerajaan negeri handle. Tapi bila dia yang lantik, dia yang bersetuju dengan kontraktor, kan? Dia yang bersetuju, sekarang dia salahkan pula kontraktor. Dia salahkan pula kontraktor tu. Lepas tu dia salahkan kerajaan pula. Sebab apa duk kacau kontraktor lah, apalah apa semua. Dia salah pula menteri yang turun pergi tengok site tu. Sebab apa? Bila menteri, timbalan menteri pergi turun tengok, sepatutnya siap 2023 tapi tak siap 2023. Naik pula 2024 dan di exco di dalam Dewan Undangan Negeri Kedah pula cakap 2026 baru siap. Tepuk diri dah. Habis apa guna yang janji target siap 2023 tu? Ambil lah, kita ambil 2024 lah. Sebab kontraktor bagi tempoh sampai, bagi masa 2024. Kan? Bulan Jun. Ada satu set bulan April, ada satu set lagi bulan Jun 2024. Tiba-tiba exco tu pula umum 2026. Lepas tu lo ni hang nak salahkan siapa? Sebab kontraktor tu hang yang lantik, babe. Dan kita duduk dengar kontraktor baru lantik bulan 1. Di dalam video Akmal Nasir sendiri cakap kontraktor baru lantik bulan Januari, babe. Baru lantik. Lepas tu barulah duk nak cari Mencon. Apa dia ni? Projek juta-juta, 200 juta, babe. Projek juta-juta, bukan ringgit-ringgit, bukannya ratus-ratus ribu, juta nak babi. Sebab tu lah kalau hampa tengok kalau hampa daripada Kedah, geng-geng kontraktor yang ambil tahu, terutama kontraktor daripada UMNO Barisan Nasional. Aku dah saudara-saudara aku. Bila duk sembang pasal ini, tengok Allahu Akbar, 200 juta, babe. Juta. Last orang lain kalau dapat projek dengan nilai juta, cepat-cepat dia nak siapkan no. Cepat-cepat dia nak siapkan, boleh dapat duit banyak kalau projek cepat siap, tapi lambat.
Yang si kepala bapak Sanusi ni pula dia cakap apa, dia bagi alasan kontraktor harga barang naik lah apalah apa semua. Tak, lagi tak masuk di akal. 70% masuk akal tak masuk akal. Sedangkan di negeri Johor dapat award projek 2019. Kan 2019 sama je lah dengan negeri Kedah dapat award. 2020 barulah lantik kontraktor. Mereka dah siap lah projek. Mereka lagi besar 200 juta tau. Satu tempat tu 200 juta. Kita Kedah baru 100 juta lebih dengan 80 juta. Kan? Total dua site tu 200 juta. Tapi takkan tak boleh nak siap. Ha? Bila Sanusi? Tak payah sembang lah Sanusi. Han tak payah sembang lah. Kalau sembang dengan walaupun hang, rendahkan ego. Hari ni Allah buka aib hang, kegagalan hang, kehancuran untuk hang Sanusi. Jujur cakap, sebab hang menzalimi. Hang kata, oh apa, kalau SPRM menzalimi 4 orang yang didakwa soal yang KFA tu, kan? Oh bukan main lagi. Mereka orang-orang miskin. Kalau hampa mendakwa orang-orang miskin ni, langkah mayat aku dulu. Tapi orang miskin boleh Ford Ranger. Orang miskin boleh masuk bertanding. Boleh masuk bertanding pilihan raya. Kan? Takkanlah hang masuk bertanding pilihan raya sampai dia yang masuk bertanding pilihan raya tu pun sampai tak mampu beli baju anak sekolah, sampai tak mampu beli baju anak-anak sekolah, tapi boleh masuk bertanding. Takkanlah dia masuk bertanding dengan dia spend RM1,000, takkan dia spend RM2,000. Oh, walaupun derma, awak dia derma pun sampai RM500,000 lah. Dia derma pun sampai RM10,000 lah. Dekat dun hang tu. Langkah mayat aku dulu kalau nak menzalimi orang-orang miskin. Ini orang yang dah bekerja, dah berbulan tak dibayar gaji, dah 9 bulan, takkan jadi setan bisu. Siapa yang menzalimi sekarang ni? Sebab benar ni, perkara ni berlaku di bawah pemerintahan hang. Di dalam hang punya, di bawah kerajaan hang. Agensi GLC di bawah hang, Cak lah sikit. Jadi terima kasih banyak lah. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Terus subscribe, like, comment dan share. Assalamualaikum.